Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azhad bin Bacotang, dan pada hari ini kami akan membincangkan dan membahaskan tentang satu orang tokoh yang berilmu dalam pemikiran Islam lah. Jadi antara tokoh yang kami akan bahaskan pada hari ini yang sangat berpengaruh yaitu Jamal ad-Din al-Afghani. Dan dalam perbahasan kami ini kami akan membincangkan banyak benda lah, antaranya dan persoalannya kenapa umat Islam pernah maju tetapi kemudian mengalami kemunduran, dan bagaimana pemikiran Al-Afghani boleh membantu kita pada hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zrian Minasgali. Oke, latar belakang tokoh. Al-Afghani merupakan seorang pemikir Islam pada abad ke-19 yang hidup ketika dunia Islam sedang mengalami penjajahan Barat. Beliau bukan sekadar ulama, tetapi seorang aktivis politik yang bergerak di beberapa negara seperti Turki, Mesir, dan India. Beliau melihat kemunduran umat Islam bukan disebabkan ajaran Islam itu sendiri, tetapi karena umat Islam telah meninggalkan ajaran tersebar sebenar agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat Emir bin Zakiyuddin. Saya akan membincangkan tentang konsep pemikiran Jamal ad-Din al-Afghani ini. Antara konsep utama pemikiran al-Afghani yaitu pan-Islamisme, yaitu idea bahawa semua umat Islam perlu bersatu tanpa mengira bangsa dan agama dan negara untuk menghadapi ancaman luar. Selain itu, beliau juga menekankan konsep islah dan tajdid, iaitu pembaharuan dalam pemikiran Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta menolak taklid buta. Sebagai contoh, Al-Afghani menolak amalan taklid buta, iaitu mengikuti pendapat ulama tanpa memahami dalil atau hujah. Sebaliknya, beliau menggalakkan ijtihad, iaitu usaha berfikir secara mendalam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah untuk menyelesaikan isu semasa. Pendekatan ini kemudiannya diteruskan oleh anak muridnya yaitu Muhammad Abduh, yaitu yang lebih menumpukan kepada reformasi pendidikan dan institusi keilmuan Islam. Seterusnya, Al-Afghani juga menegaskan bahawa Islam tidak pernah bertentangan dengan akal dan sains. Malah dalam sejarah tamadun Islam pernah menjadi pelopor dalam bidang sains, matematik dan falsafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azli Sahfiq bin Raziz. Saya akan mengupas sedikit berkenaan kritik terhadap umat Islam. Al-Afghani mengkritik beberapa kelemahan umat Islam, antaranya ialah sikap taklid buta, iaitu mengikuti sesuatu tanpa berfikir atau tanpa dalil yang jelas. Sikap ini menyebabkan umat Islam menjadi pasif dan tidak berusaha untuk berfikir secara kritis. Mereka hanya menerima sesuatu tanpa menilai sama ada ia benar atau sebaliknya. Selain itu, umat Islam juga dilihat berpecah belah dan lemah dari segi politik serta ketinggalan dalam bidang ilmu. Perpecahan ini berlaku disebabkan perbezaan mazhab, ideologi dan juga kepentingan tertentu yang mengatasi kepentingan ummah secara keseluruhan. Menurut Al-Afghani, keadaan ini memberi ruang kepada kuasa barat untuk menjajah dan menguasai negara-negara Islam. Apabila umat Islam tidak bersatu, mereka mudah dipengaruhi dan dikawal oleh pihak luar. Beliau sebenarnya tidak menyalahkan barat sepenuhnya, tetapi lebih menekankan bahawa kelemahan dalaman umat Islam adalah punca utama kemunduran. Tambahan lagi, Al-Afghani juga melihat bahawa umat Islam terlalu selesa dengan keadaan semasa dan kurang semangat untuk berubah. Sikap ini menyebabkan mereka tidak berusaha untuk memajukan diri sama ada dalam bidang pendidikan, ekonomi maupun teknologi.
Jadi kritikan Al-Afghan ini sebenarnya bertujuan untuk menyadarkan umat Islam agar kembali berpikir secara rasional dan berusaha memperbaiki kelemahan diri demi mencapai kemajuan semula. Seterusnya, nama saya Muhammad Kaharimin bin Janaim. Jika kita lihat dari realiti dunia Islam pada hari ini, pemikiran Jamal ad-Din al-Afghani masih sangat relevan dan seolah-olah mencerminkan keadaan semasa. Sebagai contoh dalam isu Palestina, umat Islam di seluruh dunia masih belum mencapai kesatuan yang kukuh dari segi politik, ekonomi, dan ketempaan, walaupun terdapat sokongan moral dan kemanusiaan. Perpecahan antara negara-negara Islam menyebabkan usaha membantu Palestina menjadi kurang berkesan. Situasi ini jelas menunjukkan bahwa seruan Al-Afghani tentang kepentingan perpaduan umat masih belum direalisasikan sepenuhnya. Selain itu, dalam bidang pendidikan dan pembangunan ilmu, masih terdapat banyak negara Islam yang ketinggalan dalam penguasaan sains dan teknologi. Kebergantungan kepada negara Barat dalam aspek inovasi, penyelidikan, dan teknologi modern membuktikan bahwa umat Islam belum mencapai tahap kemajuan intelektual yang diimpikan oleh Al-Afghani. Beliau menekankan bahwa umat Islam perlu menguasai ilmu tanpa meninggalkan nilai agama. Namun realitinya masih wujud jurang besar dalam sistem pendidikan, khususnya dalam bidang STEM. Di samping itu, fenomena media sosial juga memperlihatkan cabaran yang besar dalam kalangan masyarakat Islam pada hari ini. Ramai pengguna cenderung menerima dan menyebarkan maklumat tanpa membuat semakan terlebih dahulu, termasuk berita palsu dan maklumat yang tidak sahih. Keadaan ini boleh dikaitkan dengan konsep taklid buta yang dikritik oleh Al-Afghani, yaitu menerima sesuatu tanpa berpikir secara kritis. Sikap ini bukan saja melemahkan pemikiran umat Islam, malah boleh membawa kepada perpecahan dan salah paham dalam masyarakat. Khususnya saya berikan kepada panel. Jadi kita sudah lihat yang mana ada yang membentangkan pasal latar belakang, ada yang membentang pasal konsep dan kritik serta isu masalah. Tetapi dalam perbahasan ini kita perlu ada dalil sokongan lah untuk menguatkan hujah kita, yang mana dalam pemikiran Al-Afghani ini dia selari dengan ajaran ayat Al-Quran lah. Memang ayat Al-Quran yang kita akan gunakan untuk sebagai dalil sokongan kita, yang mana dalam surah Ali Imran ayat 103 maksudnya, berpeganglah kamu semua pada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Selain itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga disebut bahwa umat Islam diibaratkan seperti satu tubuh. Jika satu bahagian lain sakit, seluruh tubuh turut merasainya. Perumpamaan ini jelas menunjukkan kepentingan kesatuan dan sikap saling peduli dalam kalangan umat Islam. Dalil ini turut menyokong idea yang dibawa oleh Jamal ad-Din al-Afghani bahwa kekuatan umat Islam hanya dapat dicapai melalui perpaduan yang kukuh dan bukan perpecahan. Seterusnya kami akan bentangkan tentang pandangan dan analisis, yang mana pada pandangan kami pemikiran Jamal ad-Din al-Afghani dia sangat relevan dalam dunia hari ini, khususnya dalam menghadapi cabaran globalisasi dan dominasi budaya luar. Sebagai contoh, konsep pan-Islamisme ini boleh dilihat dalam bentuk kerjasama antara negara Islam melalui pertubuhan kerjasama Islam, walaupun belum mencapai tahap kesatuan yang sebenar seperti yang diimpikan oleh Jamal ad-Din al-Afghani. Dari sudut pendidikan pula, idea islah dan tajdid amat penting kerana sistem pendidikan Islam hari ini perlu melahirkan generasi yang bukan sahaja memahami agama, akan tetapi juga mampu berfikir secara kritis dan bersaing dalam bidang profesional. Oleh itu, walaupun pemikiran Al-Afghani lahir pada abad ke-19, namun prinsip-prinsip yang dibawa masih relevan dan boleh dijadikan panduan dalam membina semula kekuatan umat Islam pada masa kini. Namun begitu, idea pan-Islamisme mungkin sukar dilaksanakan sepenuhnya dalam dunia hari ini kerana perbezaan politik dan kepentingan setiap negara.
Walaupun begitu, semangat kesatuan dan kerjasama antara umat Islam masih boleh dipraktikkan, contohnya dalam bidang ekonomi, pendidikan dan bantuan kemanusiaan. Jadi, walaupun tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh, nilai yang dibawa oleh Al-Afghan tetap relevan dan penting pada masa kini. Walaupun begitu, nilai-nilai asas seperti kesatuan, penguasaan ilmu dan pemikiran kritis masih lagi menjadi tunjang utama yang perlu diamalkan oleh umat Islam pada setiap zaman. Kesatuan bukan sekadar bermaksud penyatuan dari sudut fisikal atau politik, tetapi juga melibatkan kesepaduan fikrah, kesamaan matlamat, dan semangat ukhuwah yang kukuh. Tanpa kesatuan, umat Islam akan terus lemah dan mudah dipengaruhi oleh kuasa luar, sebagaimana yang telah lama diperingatkan oleh Jamal ad-Din al-Afghani. Di samping itu, penguasaan ilmu merupakan kunci kepada kebangkitan dan kemajuan sebuah tamadun. Umat Islam perlu mengimbangi antara ilmu agama dan ilmu duniawi seperti sains dan teknologi agar mampu bersaing di peringkat global. Kelemahan dalam bidang ilmu akan menyebabkan kebergantungan kepada pihak lain serta membantutkan pembangunan rumah secara menyeluruh. Akhir sekali, pemikiran kritis amat penting bagi memastikan setiap individu tidak terjebak dalam taklid buta atau mudah terpengaruh dengan maklumat yang tidak sahih. Dalam era digital yang penuh dengan lambakan maklumat, keupayaan menilai, menganalisis, dan membuat pertimbangan secara rasional adalah diperlukan. Oleh itu, pengamalan nilai-nilai ini bukan sahaja relevan, malah menjadi keperluan mendesak untuk membina masyarakat Islam yang kuat, berilmu, dan berdaya saing. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua panel-panel yang sudi untuk kita bantu untuk membincangkan dan membahaskan pasal tokoh pemikiran Islam lah. Yang mana sebagai kesimpulannya pada hari ini ialah pemikiran Jamal ad-Din al-Afghani mengajar kita bahawa kebangkitan sebuah umat Islam ni dia memerlukan, yang pertama adalah dia memerlukan kesatuan. Kenapa? Sebab apabila umat Islam ni bersatu, maka kuatlah satu kumpulan tu dan boleh melawan sebuah musuh itulah dengan apapun cara. Yang kedua adalah ilmu. Kenapa kita perlu ada ilmu? Apabila kita membahaskan suatu perkara, kita boleh menang daripada sudut ilmu lah. Dan kenapa? Agar kita boleh melawan musuh itu dengan lebih mudah. Dan yang terakhir sekali adalah kesedaran diri sendiri lah. Yang mana kesedaran diri sendiri ni dia boleh memupuk jiwa kita untuk kita bantu untuk bangkitkan umat Islam dan sebagainya. Jadi sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga perbincangan ni memberi manfaatlah kepada kita semua dan terima kasih kerana mendengar podcast kan. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.